Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita membuka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah, kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi mengizinkan kita untuk terus menikmati keindahan alam. Dan hari ini kita menikmati satu lagi keindahan di bumi Langkawi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersama dengan lebih kurang 35 orang yang bersama-sama trip ke Langkawi bersama dengan Ustazah Asma Harun. Alhamdulillah, semoga semua diberikan kesihatan semua setelah menaiki bot dan sebagainya. Dan insya-Allah menikmati jamuan tadi. Dan sekali ini kita berkongsi sedikit daripada Ustazah nanti insya-Allah. Terlebih dahulu kami mohon maaflah lambat sikit kerana kita pun nak memberi peluang kepada solat Isya. Dan insya-Allah kita buat live bersama-sama dengan follower Ustazah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kasih sayangnya dan juga pengorbanannya kepada kita insya-Allah. Hasilnya hari ini kita menikmati Islam yang cukup indah. Kita miliki satu agama yang cukup hebat. Masya-Allah, insya-Allah dikurniakan atas asbab beragama ini kita dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Apa khabar semua? Macam tak larat semua ni. Kena rendam air lagi ni. Jadi alhamdulillah, kalau kita kan belajar ataupun kita mengikuti kuliah Riyadhus Shalihin, kita akan membaca satu ayat. Okey, nak test. Follower tega ke tak tega ni? Nak test. Ayat ke-10 surah Al-Kahfi. Apa dia? Rabbana a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana sebut apa kasih? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Alhamdulillah. Jadi itulah doa yang kisah Ashabul Kahfi, memohon kepada Allah agar diberi petunjuk dan ilham dalam menghadapi golongan yang ingin menyesatkan. Dan begitulah kita dalam kehidupan hari kita, kita memohon panduan dan kasih sayang dari Allah SWT agar ilham yang datang kepada kita itu ilham yang tepat dalam kita membuat keputusan insya-Allah. Dan hari ini ramai yang membuat keputusan untuk bersama-sama dengan Ustazah ke Langkawi, masya-Allah. Dan di belakang dua orang tu membuat keputusan sendiri ke mengikut keputusan orang lain? Buat keputusan PM tepi. Nampaklah ni terpaksa taat. Ini persatuan, bukan pertabi, bukan takut bini, persabi. Sabi. Bersama bini. Persatuan sayang bini. Sayang bini. Okey. Kan. Okay, insya-Allah persatuan sayang bini ikut je kan. Tiba-tiba sampai Langkawi. Pejam mata buka mata Langkawi dah. Masya-Allah, hebat isteri ni. Dan insya-Allah dan semua maklumlah saya bukanlah orang yang selayaknya memberi pengisian. Sekadar meralu-alukan semualah, biasalah belakang tabir. Kalau setiap pagi tu di belakang tabir saja. Dan malam ini cuma meraihkan semua kedatangan semua, dan insya-Allah doa-doakanlah banyak lagi kembara ilmu bersama dengan Ustazah ke seluruh dunia insya-Allah. Kalau didoakan, kita nak lihat bagaimana kota di sebuah kota Thailand, Hat Yai contohnya, insya-Allah Hat Yai kita nak pergi Vietnam, kita nak pergi tengok negara-negara luar yang ada umat Islam di sana. Kita nak pergi Kashmir. Nak pergi tak Kashmir? Bulan 3 insya-Allah. Musim salji. Sejuk, jangan mandi. InsyaAllah kita akan cuba aturkan ke sana insyaAllah.
Dan kita raikan semua sahabat-sahabat yang follower-follower di semua channel ni. Kami berada di Langkawi sekarang. Langkawi tempatnya rahsia. Nanti kena serbu semua ni. Jadi kita rahsia. InsyaAllah malam ini pengongsian sedikit daripada Ustazah yang khas ditujukan kepada jemaah yang mengikuti rombongan ke Langkawi daripada seluruh dunia. Ada Pulau Pinang, ada Melaka, ada KL, ada Negeri Sembilan, ada Perak, Singapura. Tu sebut seluruh dunia tadi tu. Jadi insya-Allah terima kasih tim yang menganjurkan, yang bersusah payah, yang diketuai oleh Puan Haida. Dan insya-Allah banyak lagi trip-trip yang kita akan adakan selain pada umrah pada bulan 12 ini insya-Allah. Umrah musim sejuk bulan 12 ini insya-Allah. Jadi tanpa berlengah masa, saya mempersilakan Ustazah Asma. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok muka masing-masing tak sampai hati. Muka macam cukuplah 3 hari 2 malam kan. Maksud okeylah memanglah dari sudut keinginan, tapi rupanya bila dari sudut tenaga kudrat tu nampak macam tak berupaya je belaka. Kenapa tu dik? Dia mati. Tiba telefon mati, meninggal dunia. Itu apa ni, TikTok yang tadi. Kita tengok sahabat-sahabat di FB, kadang memang problem dengan phone tu. Kalau awak buka lagi, dia akan mati lagi. Ke ada adjust tadi naik turun, tertekan tempat tu tak ada. Okey, ke nak baca doa tidur ni? Oh, kalau di bini Ustazah, lepas tu betul Ustazah tak buka mata dah. Sebenarnya aktiviti daripada pagi sampai petang penat sebenarnya. Ada yang masuk air tu lagi penat. Jadi kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton, sebenarnya bolehlah tunjukkan sikit peserta kita ni. Okey, segarkan muka, duduk tegak elok. Malu orang tengok ni. Masya Allah, adalah peserta Kembara Ilmu ataupun Jaulah Mahabbah bersama dengan Ustazah Asma Harun melalui Hijrah Travel. Jadi kami berkumpul dalam sebuah dewan yang sangat indah ini. Kami pun tak sangka sebenarnya boleh range dewan seperti ini untuk program kita. Ingatkan kita bertemu secara tak rasmi je lah. Mungkin dekat surau, mungkin dekat luar-luar macam tu. Terima kasih pada Puan Haida selaku pengurus manager bagi Hijrah Travel Sdn Bhd. Kemudian kepada Cik Syikin, semua orang senang dengan dia, suka. Dan kepada semualah yang terlibat sebalik tabir, alhamdulillah. Okey, perkongsian malam ni memang kita akan santai-santai saja dan tak lama, jangan bimbang. Tadi ada cadangan sebenarnya daripada Puan Rina. Puan Rina, boleh saya sebut nama Puan Rina? Puan Rina cadang, dia kata, Ustazah, ni kan kebanyakannya sahabat-sahabat Alam Maya yang selalu ikut kuliah. Jadi disebabkan mereka ni kan dah lama ikut kuliah Ustazah, tiba masa mereka pula lah yang berkongsi. Setuju tak dengan cadangan Puan Rina? Jadi nak test mereka ni, maksudnya sebenarnya mengikuti ilmu ke mengikuti apa. Jadi lagi-lagi dia orang pun memang sebut nama Puan Kasih Zita. Antara yang dikenal pasti paling kerap hadir. Ikut mana-mana sampai Terengganu, sampai mana apa semua. Jadi sepatutnya dah boleh jadi Ustazah Kasih Zita lah. Jadi saya rasa dia sekarang sejuk daripada tengah hari tadi bila cadangan nama dia. Jadi mungkin kita sebagai permulaan kepada sahabat-sahabat yang hadir, ramai juga ni, ribu juga ni, campur semua.
Kalau nak dengar saya ceramah, memang selalu ceramah sangat dah. Setiap pagi boleh dengar ceramah. Jadi kita buka dulu kepada wakil wanita, lepas tu wakil lelaki. Tak boleh lari antara dua tu lah. Berkongsilah apa saja secara umum. Apa saja. Contohnya saya nak berkongsi satu amalan, contoh begini-begini. Saya nak sampaikan satu pesanan. Apa saja secara umum, tidak melebihi 1 jam ya. Kot lah kan, dah pegang mic tu rupanya, syok rupanya. Dah lama dah impian nak pegang mic cakap depan orang. Jadi rupanya terpaksa dihentikan. Jadi kita nak mula dengan lelaki dulu ke perempuan dulu? Imam kena mula dulu. Orang lelaki lagilah kosong. Dia nak tengok contoh perempuan dulu, betul kan? Perempuan lagi banyak cakap kan Tuan Haji kan? Jadi kita terbuka dulu. Kita terbuka dulu kepada wanita. Siapa yang apa sahaja, saya rasa follower juga ahli yang sedang menonton cara live pun suka nak mendengar. Sebab dengar pada saya ni boleh jemu dah. Kadang ulang benda yang sama. Lagi menarik bila seolahnya daripada hamba kepada hamba. Saya pun hamba. Itu tagline Kak Rina kita ya, dari hamba ke hamba. Jadi kita tak perlulah nak rasa takut bila menyampaikan, sebab yang mendengar pun hamba Allah, kita pun hamba Allah, saya pun hamba Allah. Jadi kita tidak memilih kita nak mendengar daripada siapa, nak selektif kan? Sebab kita semua hamba. Jadi semua orang berhak, dan Nabi SAW bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Kadang-kadang di media sosial ada orang kan sampaikan nasihat, lepas tu ada orang petikaikan, kau tu siapa? Kau ustazah ke? Kau ustaz ke nak tegur? Ini adalah orang yang tidak faham. Orang yang faham, bagi orang Islam, orang beriman, bagi orang yang walaupun ada sedikit ilmu, dia perlu menyampaikan. Dia boleh menyampaikan. Cuma ada level-level dia lah. Kalau mujtahid yang keluarkan ijtihad, fatwa, ada level dia. Orang awam tak boleh nak keluarkan fatwa. Kalau peringkat mufti ada level kemampuan sekian-sekian. Yang jadi salahnya adalah orang awam tapi menjatuhkan hukum lebih daripada mufti. Orang awam tetapi menghina ulama. Orang awam tetapi dia pula yang ia cedok ilmu sekian-sekian. Ini yang disebut golongan Ruwaibidah ni. Mereka bercakap dalam keadaan kejahilan tapi orang terima cakap dia. Dia tidak melalui proses disiplin ilmu, tapi dia bercakap perkara yang berat-berat. Jadi orang awam dengan cara orang awam tetap boleh menyampaikan kebaikan, sampaikan ilmu, sebab pahala menyampaikan ilmu ini sangatlah besar. Sehingga kan salah satu daripada amalan yang tidak terputus setelah kita mati. Jadi saya harap malam ni berebut semua ni. Sebab apa? Sebab apa? Nabi dah sebut iza mata bani Adam, bila mati anak Adam, inqata'u, terputus amaluhu, segala pahala amalan, illa min salas, kecuali 3. Dan Nabi sebut yang pertama sadaqatun jariyah, yang kedua al ilmu yang tafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi puan-puan, tuan-tuan ambil kesempatan malam ni. Walaupun mata tu buka tutup dah, Masya Allah kan, masa ambil kesempatan. Mungkin selama ni kita berkongsi di media sosial masing-masing adalah 3 orang like, mungkin ada 10 orang like contohnya. Ataupun kita selalu kerap share je video-video pendek penceramah. Tapi boleh jadi apa yang anda sampaikan pada malam ini, ada orang yang mendengar dan ada orang yang dapat manfaat. Lepas tu mungkin 10 orang lah yang beramal. Jadi kita dapat pahala 10 orang beramal. Kadang-kadang orang yang mendengar daripada kita, dia beramal lagi bagus daripada kita punya amalan. So kita menumpanglah dia. Dia tumpang kita, kita tumpang dia. Jadi bila ada peluang macam ni, jangan rasa kau lah. Tetapi rasa aku nak sampaikan, nak cuba. Okey, sila angkat tangan. Siapa mula dulu? Alhamdulillah, bagi tepukan gemuruh. Barakallah Farina. Okey.
Tak apa, Puan Lina stay kat situ. Boleh. Okey, bagi. Sini Puan Lina. Surat kita ni. Sekejap. Kalau tak nanti tak jelas. Okey, boleh. Okey, alhamdulillah. Nak di sini. Okey. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Boleh Puan Lina duduk situ pun boleh. Saya duduk situ saja. Okey, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertamanya saya dengan penuh rasa hormat terima kasih pada ustazah dan ustaz. Alhamdulillah, saya bukan memberanikan diri tapi nak bagi adik-adik ni tenang kan. Sebab nanti tak achieve pula kita yang suggest tadi. InsyaAllah saya mulakan, moga-moga ada kekuatan pada yang lain. Sebab kakak sendiri pun menggigil sebenarnya. Okey, insyaAllah sedikit perkongsian. Tadi petang ustazah dah kongsikan sedikit petikan daripada hadis. Saya cuba baca ustazah sekejap. MasyaAllah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ibn Hibban. Makanya doa saya aminkan apa yang ustazah pesan petang tadi. Mudah-mudahan trip kita, lawatan mahabbah kita ni, kita pulang dengan menjadi orang yang bermanfaat pada diri pertamanya. Kerana sifat hamba ni kena bermula dalam diri sendiri. Dan seterusnya kita cuba menjadi manfaat pada yang lain juga. Okey. Serius, menggigil. Okey, pegang sekejap. Sikit perkongsian. Sebabnya tadi masa makan, bila bercerita nak kongsi tentang apa, saya cuba berkongsi dengan adik-adik yang semeja dengan saya. Saya minta semua buka ayat Az-Zumar, ayat 10. Bercerita tentang sabar. Dalam phone rasanya ada apps tu kan. Akak nak minta Cik tahu bacakan maksud dia. Ustazah kata buat usrah yang mana ni. Okey, baca maksud dia, insyaAllah. Ya, betul. Ada. Ni. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Okey, terus baca. Okay. Dah. Amin. Tak. Okay. Tak, teruskan. Okey. Sila. Alhamdulillah. Ini sebenarnya saya sangat bersyukur bila banyak pesan seorang guru bila saya mula hijrah. Saya bukan nak cerita awal-awal, hanya orang awam, bukan daripada seorang yang daripada sekolah agama ke tak. Background dia memang orang biasa, insyaAllah. Teruskan. Saya bukan daripada kelas tadabbur yang bermula daripada juga, alhamdulillah. Dan pesan guru saya setiap hari bertemulah dengan Al-Quran, baca tengok mushaf dan belajar untuk berjalan dengan terjemahan. Di situ saya belajar satu persatu dan saya tanam dalam diri. Ayat pertama dalam Al-Quran saya tak nak kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya ambil sepotong ayat tu jadi amalan, insyaAllah. Dan ayat surah Al-Zumar ayat 10 ni adalah ayat yang betul-betul menyentuh perasaan saya bila mana tentang sabar. Pesan Allah melalui ayat ni, kita ni ibu ke, anak ke, isteri ke, buat sabar tu sangat jadi isu kan. Selalu pandai pesan tapi tak pandai nak duduk dalam sabar tu sebenarnya. Dan saya bertemu sesuatu melalui ayat ni bila mana Allah berpesan dengan kata-kata takwa, iman, berbuat kebaikan. Saya jadikan sabar adalah satu syariat yang Allah pesan macam mana kita mengerjakan solat fardu. Makanya dulu saya rasa sabar ni bertahan daripada marah, tapi saya rasa saya tak jumpa solusi tu. Tapi bila saya belajar tadabbur Al-Quran, ayat Al-Quran adalah satu peringatan. Dan peringatan macam mana Allah pesan tentang perkara-perkara fardu. Jadi saya rasa
sabar juga adalah perniatan sebenarnya. Maka tadi saya pesan pada adik-adik ni, bila diri kena sabar, ambil word sabar. Macam mana kita, Allah perintahkan solat, kita nak perbaiki, kita nak cuba solat awal waktu, makanya kita akan rasa sabar ni bukan satu perkara paksa, tapi satu ketaatan yang mengajar diri untuk kita dekat dengan Allah. Wallahu a'lam. Dan saya nak tutup, mudah-mudahan pertemuan kita ni adalah pertemuan yang Allah janjikan dalam ayat surah Maryam ayat 96. Para tutup ayat ni yang maksud sebenarnya nanti berat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Saya tutup saja dengan pesan suami saya. Alhamdulillah saya hadir ke sini dengan izin dia. Berada di mana pun, jangan lupa tentang selawat dan cinta pada Rasulullah SAW. Dan melalui ayat 96 tu, sebaik-baik kasih sayang ditunjukkan oleh makhluk yang dicipta Allah, insan paling istimewa adalah Rasulullah SAW. Maka berjalanlah dengan cinta baginda. Cari, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang Allah sebutkan dalam ayat 96 surah Maryam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, terbaik sekali. Okey, kita jemput seorang wakil lelaki, Tuan Haji, mana-mana yang boleh berkongsi, insya-Allah. Boleh datang depan sikit, berdiri kat sini. Kalau jauh sangat belakang tu, kita mic ni tak sampai. Lepas tu nanti kita akan buat kupasan berkaitan dengan sabar, insya-Allah. Bolehlah Osum. InsyaAllah. Dua-dua pun boleh. Sebab orang lelaki dia cakap short, tapi short, apa dia? Short, simple and sharp. Short, simple and sharp. Biasa orang lelaki kan. Jadi seronok ni kalau kita dengar sikit perkongsian daripada kedua-duanya. Jadi tak ada lagi. Ada silap pula datang malam ni ya. Okey, silakan tuan dulu. Okey. Oh, siap naik atas ha. Boleh. Ni apa ceramah? Assalamualaikum Ustaz. Bukan selipar je, tak sangka naik atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustazah Asma Harun dan Ustaz, sedikit perkongsian lah ya, daripada saya yang baru nak start. Belum Ustaz lagi dah, baru nak start. Start pun belum Ustaz. Okey, artinya dalam kita sebelum tu nama saya Nur Ismail. Nur Ismail Isa nama diberi, tapi kalau di office tu lebih dikenali sebagai Noris. Kalau dipanggil, selalunya dapat juga panggilan Puan Noris, Cik Noris kan. Bila bercakap tu dia baru-baru dia perasan dia lelaki rupanya. Dia ingat perempuan kan. Dalam mungkin sedikit pengungsian dalam kita mengikuti trip percutian penuh pengisian bersama Ustazah. Dan tadi pun kita dah ke pulau-pulau Daya Bunting, Pulau Tuba dan sebagainya. Dan saya sendiri semasa berada di atas bot tu, saya tengok, ya Allah, begitu luasnya lautan kan, hamparan lautan yang begitu
luas yang Allah jadikan dan terasa begitu kerdilnya berada dalam bot di atas lautan tu. Dan kalau kita lihat mungkin mungkin ni hadis ada daripada mungkin hadis lemah ustazah, ada yang mengatakan macam kalau kita pandang ibu bapa dapat pahala, pandang Al-Quran dapat pahala, pandang laut dapat pahala kan. Mungkin hadis lemah, tapi kalau kita memandang laut dan kita ingatkan dalam hati yang ya Allah, betapa luasnya Allah jadikan laut, dan begitu kalau tidak bumi kita ni bulat, dan begitu bila beredarnya bumi, berpusingnya bumi, laut tu begitu stay je, dia tak tertumpah ataupun tak ke mana-mana. Dan hidupan di dalamnya begitu banyak lagi lah, tak tahu macam mana. Dalam laut tu begitu beraneka binatang, besarnya, kecilnya, cantiknya. Kita tengok ikan-ikan tadi cantik, begitu cantiknya ciptaan Allah, ikan yang berwarna-warni, berbelang-belang. Dan kalau dibandingkan pula dengan ilmu kan, kalau kita tak pasti ada ayat Quran kot yang Allah katakan kalau kita nak tulis kalimat-kalimat Allah tu, tak cukup dengan satu lautan, dan kalau kita bawakan lagi 2-3 lautan yang sama pun tak cukup untuk kita menulis kalimat-kalimat Allah ataupun nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita semua. Itu sahaja sekadar perkongsian Ustaz. Nak? Silap bawa balik lah. Haji, kawan lagi dia jemput. Banyak ilmu nampak ni. Okey, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah ada wakil seorang perempuan, seorang lelaki, saya rasa cukup lah ya. Kira mewakili semualah tu. Ke cipta tak puas hati ni? Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian dan yang hadir secara live. Okey, tadi banyak pergerakan, mungkin yang hadir secara live pun nampak pening, Syikin pun pening. Jadi sekarang kita akan stay dekat sini lebih kurang perkongsian 15 minit. Pertama, kita sambut apa yang disebutkan oleh Puan Rina berkaitan dengan sabar. Ada satu kisah, kisah ini riwayat Abu Dawud, yang mana satu ketika Saidina Abu Bakar, dia dicaci maki, dia dihina oleh seorang musyrikin, orang musyrik, orang kafir lah kan, mencaci maki. Subhanallah. Kemudian ketika itu Saidina Abu Bakar sabar, tahan diri. Lepas tu dia terus dicaci maki lagi, sabar lagi. Kemudian Rasulullah pun ada bersama ketika itu dan melihat dia, oh jangan buat besar-besar. Memang tak biasa buat jadi kembang besar saya. Okey, buat normal je biar nampak ustaz, okey. Jadi subhanallah, adik pun boleh duduk. Sian dia orang tak nampak saya. Okey. Jadi namun orang musyrikin ni tak puas hati sebab nampak Saidina Abu Bakar sabar je, macam relax je, dia buat tak tahu je walaupun kena caci maki. Lalu orang musyrikin ni dia mencaci Rasulullah. Ketika inilah Saidina Abu Bakar terus berubah, dia tak boleh nak kontrol marah, dia mula nak membalas balik. Mula membalas balik, dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlalu meninggalkan Saidina Abu Bakar. Lalu Saidina Abu Bakar bertanya Rasulullah, kenapa kamu meninggalkan aku ya Rasulullah? Kenapa? Aku ada buat salah ke? Kau tak suka aku ke? Lebih kena awak tak suka saya ke? Ibarat begitu. Lalu Rasulullah pun bersabda, sesungguhnya saat kamu sabar, aku melihat para malaikat bersama dengan kamu. Dan saat kamu mula rasa amarah tu, dikuasai amarah tu, ketika itu malaikat berlalu dan syaitan duduk bersama denganmu. Dan aku tidak suka keadaan tersebut. Lalu Rasulullah pun meninggalkanlah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut sesungguhnya orang yang kuat itu bukan orang yang jaguh dalam pertempuran.
Bila gusti dia menang. Mungkin bila dia muatai ke apa ke, maksudnya kita kata oh hebat, kuat. Semua orang kalah dengan dia. Tetapi Nabi sebut orang yang kuat yang sebenar adalah orang yang mampu mengawal dirinya. Bila? Ketika dia dalam keadaan marah. Sebenarnya bila marah tu paling susah nak kawal diri. Masa penat boleh lagi, masa lapar rasa boleh lagi. Tapi bila trigger marah tu, macam mana tindakan kita, tulisan kita, kata-kata kita, boleh jadi tu apa sekiranya bila kita marah, memang nada akan marah, tindakan nampak marah, perkataan akan marah. Tetapi bila kita ada iman, marah kita itu, kata-kata yang dikeluarkan tu memanglah marah, tetapi masih lagi terkawal. Faham ya? Masih lagi terkawal. Tidak sampai maki hamun, tidak sampai mengejek, menghina dan sebagainya. Dalam keadaan kita marah tu pun, kita tahu nak bertindak rasional. Kita masih tidak meninggalkan tanggungjawab kita, ataupun janji kita, ataupun ketidakatan kita, contohnya lah. Sebab ada orang contohnya, dia tengah bekerja, dia nak marah, dia belah macam tu. Tapi ada orang, dia nak marah, dia tahan, dia tahu dia ada kerja. Walaupun dia buat kerja lah macam mana, maksud saya lah, kadang-kadang kita tak mampu menahan marah sepenuhnya, sampai tak marah, senyum, relax. Tetapi kita mampu menahan marah separuh. Subhanallah. Jangan sampai hilang terus, tak ada kawalan langsung. Tak ada kawalan langsung. Kita paling tahu tahap kita melepaskan amarah kita. Boleh jadi kita sebenarnya boleh marah lebih lagi. Tapi orang nampak kita dah marah dah tu. Tetapi kita tahu itu baru separuh, dan kita pun terus downkan. Jadi kita kalau boleh tak nak sampai separuh, nak suku je daripada tahap kemarahan kita tu. Namun dalam keadaan tertentu, marah ni wajib. Contoh apa yang berlaku di Palestin sekarang. FB ni memang biasanya cepat sangat, 3-4 ribu. Sekarang kami live memang sikit sangat, sebab memang kena strike. Memang kami dah kena sekat, sebab dia trigger sangat bila saya sebut Israel, Yahudi, Palestin. Walaupun dalam live, lepas tu kami pun dah buat banyak posting. So saya dapat warning akan ditutup terus, FB kena ban. Tapi memang dia sekat terus. Sebab itu ramai yang tak tahu live, kita ada buat live apa semua, sebab disekat. Tapi tak apa, kita teruskan. Sekarang apa yang berlaku di negara umat Islam yang kita cintai, saya elakkan sebut nama-nama. Kalau kita tak rasa marah, cek balik, boleh jadi iman kita bermasalah. Rasa biasa tak semarah. Ada video yang disebarkan di kalangan musuh Islam ni, saya tak sebut nama, kita fahamlah siapa. Mereka berpesta menyambut setiap roket yang pergi, dia berpesta. Dan bila tahu jumlah kematian di sebelah saudara kita semakin meningkat melebihi dia bergembira, dia berpesta. Dan mereka menyebutkan perkataan apa? Hancurlah. Mereka memang target nak hancurkan terus tempat umat Islam yang masih bertahan, iaitu Gaza tu. Memang dikata kali ni kasih hancur terus, kasih musnah terus, bunuh anak-anak mereka, supaya tidak ada lagi yang meneruskan perjuangan untuk mempertahankan tanah suci ni. Jadi kalaulah kita tengok tak rasa apa-apa, apa yang berlaku tu tak rasa apa-apa, maka di situ kita sudah hilang keimanan. Sebab marah dalam situasi begini wajib. Kau tak rasa marah, tapi bukan kita sampai maki hamun, tapi tindakan kita angkat tangan, kunut nazilah, tindakan kita hantar belanja, hantar infak, sedekah. Maksudnya kemarahan kita tu ditunjukkan dengan cara yang betul. Bukan hanya pergi berdemo, lepas tu tak solat. Pergi berdemo, lepas tu tak ada buat tindakan apa-apa. So kemarahan kita itu disalurkan mengikut cara yang betul. Subhanallah. Kita marah bila ada ahli keluarga melakukan maksiat. Tapi marah tu bagaimana? Kita marah apabila ada orang menghina Nabi SAW. Jadi wajib ada perasaan marah. Jadi marah ada waktunya wajib.
Ada waktunya sunat, ada waktunya makruh, ada waktunya haram kita marah. Marah benda yang wajib. Orang nak semayang awal waktu, apa ni waktu kerja ni, marah kepada sesuatu yang menjadi kewajipan. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, itu pasal sabar. Kita sambut sikit apa yang Tuan Haji kita kongsikan berkenaan dengan keindahan alam yang kita lihat dan laut tu kan. Memang betul pahala melihat laut, semua wajib buat apa semua tu adalah ada yang dhaif. Tapi untuk fadail a'mal, untuk membuatkan kita ni mencari pahala daripada amalan, kita boleh beramal. Maksudnya tak ramai pun orang berusaha nak pergi tengok laut ni. Biasa orang duduk dekat dengan laut, negeri yang banyak laut, jadi dia banyaklah pergi tengok pantai. Tapi kalau macam Negeri Sembilan nak pergi tengok pantai, jauh juga, kena pergi Port Dickson, sejam perjalanan. Kalau orang Selangor, mana pantai? Pantai? Pantai Dalam. Pantai Dalam memang ada nama. Oh, nama je, pantai tak ada. Oh, okey. Pantai Morib jauh juga kan? Bagai Lalang ada pantai. Lepas tu kalau pergi ke Kuala Selangor tu kan, mak saya pernah, Asmat, tak pergi pantai ke? Dia tanya saya kan. Bawalah anak-anak pergi pantai. Lepas tu pijaklah kaki tu dengan pasir-pasir tu. Bagus sangat untuk kesihatan badan. Sebab antara amalan mak ayah kami, seminggu sekali paling kurang, biasanya lebih, mesti bawa anak-anak pergi pantai. Hari Jumaat tu memang wajib lah. Lepas kuliah, bawa anak-anak pergi majlis ilmu, wajib bawa pergi pantai. Tapi saya pada tu kadang-kadang petang-petang bawa pergi pantai, kadang-kadang makan tengah hari, macam tu lah. Lepas tu buat aktiviti kat pantai, sampailah bukan bermalam, sampai maghrib. Ayah akan hidupkan unggun api, lepas tu cari kiblat, kami solat berjemaah di atas pasir pantai. Maksudnya dia diajar cara cari kiblat, lepas tu ambil wuduk dengan air laut, lepas tu solat berjemaah dalam apa jua keadaan. Kadang sampai Isyak, lepas tu baru balik. Tetapi mak saya kata, tengok pantai ni boleh tenang, tengok pantai ni boleh rilis. Asma sibuk, kalau tak paksa diri untuk melihat pantai tu, maksudnya begitulah cara nak cari ketenangan, nak cari kekuatan, nak cari kedamaian. Kalau istilah awal sekarang healing. Tapi memang perlu apa? Komitmen. Kena rajin. Kadang cakap, tu lama tak ada lah, nak pergi pun jauh ni. Kena rajin. Mak saya jenis macam tu. Dia paksa. Mak saya guru sains. Dia kata kalau tak rajin, kalau tak paksa, tak jadi. Kena nekat, kena bawa. Pergilah sebulan sekali ke depan, tengoklah laut, tengok laut. Di situ ada ketenangan. Kenapa ada ketenangan? Ya, kebesaran Allah, kehebatan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebut tentang laut banyak kali. Maksudnya Allah bersumpah demi laut tu. Maksudnya demi kebesaran yang Allah tunjukkan pada laut. Ada manusia melihat laut, dia nampak emas hitam, iaitu petroleum. Ada manusia bila lihat laut, dia nampak ikan. Ada yang bila lihat laut, dia terbayang mutiara. Ada yang lihat laut, dia nampak sampah-sampah. Ini apa, kepala dia memang banyak sampah lah. Pergi laut, dia tu serabu lah, tengok laut ni, sampah tepi-tepi kotor ni. Memang ada sampah. Maksudnya, kita akan berbeza. Apa yang kita pandang terhadap laut, bagaimana kita pandang berbeza. Ada orang tak siapa pun, biasa je. Subhanallah. Jadi sebab itu bila kita memandang laut, sebenarnya di situ terlalu banyak rahsia-rahsia kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ada petroleum, ada gas hitam, gas minyak, ada minyak hitam yang menjadi asbab manusia berperang kerana petroleum. Negara-negara umat Islam yang ada petroleum diserang, dikuasai oleh musuh Islam. Tak payahlah kita sebut negara apa, memang banyak. Dunia sanggup memerangi, membunuh, buat pembersihan etnik sebab nak menguasai petroleum. Berada di dasar laut. Macam mana minyak tu ada di dasar laut? Mutiara-mutiara yang harga sampai ribu-ribu, mahal. Ikan-ikan yang menjadi sumber makanan dan kekayaan. Ketam,
dan pelbagai lagi. Jadi sebab itu bila kita melihat laut lalu kita menyebut subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bagi peniaga di Langkawi, dia melihat laut memang sumber pendapatan. Dia melihat okey, boleh buat pelancongan, boleh buat itu, boleh buat ini. Maksudnya laut itu sumber rezeki yang begitu besar, masya-Allah. Jadi alhamdulillah, kita yang duduk kat bandar asyik tengok batu je kan. Kan bangunan kan banyak batu. Kan kiri kanan batu. Hari ini kita berjalan naik bot melihat air. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, segala sesuatu bermula daripada air. Segala ciptaan bermula pada air. Kita daripada air mani. Tumbuhan tak boleh hidup tanpa air. Ikan, haiwan, semua. Ikan memanglah. Maksudnya segala sesuatu ciptaan Allah daripada air. Dan hebatnya ciptaan air ni tidak ada saintis yang boleh buat. Hebat macam mana tak boleh nak buat walaupun setitik air. Tak boleh buat. Tak boleh ciptakan air. Tak boleh nak buat campuran-campuran tu dapat jadi air. Tak boleh. Sama unsur dengan air. Sebab itu memang pure ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sekian daripada saya. Nampak makin nazar. Bukan mendekati kematian yang sebenar, kematian sementara. Itu pun panggil nazar juga. Gitu kan? Kematian yang sementara. Jadi kita nak dengar sikit daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi sebagai penutupnya seiring dengan tutupnya mata tu. Betul lah, takut semua tengok mata masing-masing. Jadi insya-Allah tidak ada benda yang boleh menghilangkan mengantuk melainkan sesuatu yang besar bagi kita. Hari ni apa cerita paling besar? Cerita perkahwinan siapa paling besar hari ni? Siapa? Ha? Siapa? Sabri Yunus. Ya, itu yang paling sensasi. Tengok mata dah luas balik. Cerita bab hati, bab perkahwinan orang memang meluaskan mata. Tengok segar balik. Sabri Yunus dengan Angelina Tan. Kupas sikit. Apa ni kalau Pimai Tantu, Pimai Tantu. Memang comel sangat nampak pasangan tu. Tuan Sabri Yunus dengan Puan Angelina Tan. Nama Islamnya siapa tahu nama Islam ni? Mereka berlakon bersama-sama lebih 30 tahun yang lepas. Kita kan memang dulu duk tengok Pimai Tantu. Pimai Tantu juga. Rupanya jodohnya selepas 30 tahun. Dan saudara Sabri Yunus dia dah menduda kan? Kematian ke belum? Ke salah? Rasanya kematian isteri. Dah lama duda. Wallahualam ke? Ada ke marah isteri dia? Ke isi kedua? Tak apalah tu. Tak payah carilah maklumat tu. Tak kisahlah, mungkin isi kedua ke, duda ke, wallahualam. Tak sepasal sebut benda ni. Tapi tak apa, kita bersyukur. Begitulah uniknya jodoh yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan. Yang saya nampak comelnya pasangan tu kan, ialah masing-masing dah umur 50 lebih. Kan? Sabri 62. Oh, Sabri Yunus 62. Haji Nathan mungkin lebih kurang mungkin 50 lebih lah. Jadi Masya Allah, bila sebut pasal jodoh, dekat depan saya ni ada yang dah berkahwin, ada yang masih belum berkahwin. Kita doakan ditemukan jodoh yang soleh dan solehah. Adik, macam mana dengan phone? Masih dalam usaha. Tapi hebatlah kamu hadir juga, Masya Allah. Tenang je, Masya Allah. Mak, macam mana mak okey tak? Maknya telefon mak ke telefon anak? Telefon anak. InsyaAllah mak tenangkan ya. InsyaAllah Allah nak beri yang lebih baik. Dan insyaAllah jumpa balik. InsyaAllah dalam proses tu. Okey, tuan-puan sekalian, lepas tu ada yang dah berkahwin dan ada yang dah berpisah. Ada ibu tunggal dalam ni.
Ada yang kematian suami, dan suami-suami ni mustahil lah kalau sampai melainkan sebab isteri. Jadi semua ada isteri lah. Jarang lah kalau program saya jauh lah ni ada lelaki seorang ni, jarang. Biasanya dia berjaya ditarik oleh isteri lah. Jadi Masya Allah tuan-puan sekalian, jadi saya penutup betul-betul nak kongsikan doa. Encik ni kan memang pandai kan. Tadi patut encik penutup, tiba dia kata Ustazah kupas sikit. Doa Ummu Salamah. Doa Ummu Salamah. Jadi doa ni juga adinda kita yang diuji dengan kehilangan sementara phone sangat bagus beramal dengan doa ni. Masya Allah. Doa ni memang berkaitan dengan ujian kehilangan. Sama ada kehilangan pasangan, kehilangan anak, kehilangan kawan, kehilangan pekerjaan, kehilangan barang. Masya Allah. Kita tahu Ummu Salamah kehilangan suaminya Abu Salamah. Kisah percintaan pasangan ni sangat tragis lah. Nak kata tragis, dramatik. Ia melibatkan kisah perhijrahan. Kan ketika hijrah Rasulullah SAW, Abu Salamah mengikuti Rasulullah rombongan bersama dengan sahabat-sahabat berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan ketika hijrah, puak ataupun kabilah Ummu Salamah dia pegang Ummu Salamah, tak bagi ikut suami. Lepas tu kabilah Abu Salamah pula pegang anak mereka yang bernama Salamah. Salamah tu anak lelaki ya. Jadi berpisah 3 beranak ni. Berpisah. Yang Abu Salamah ikut Nabi, Ummu Salamah dengan kabilah dia di Makkah. Anak kecil yang masih baby dalam menyusu lagi dipegang oleh Abu Salamah. Tujuan 2 kabilah ni supaya Abu Salamah cancel, batalkan untuk ikut Nabi hijrah. Tapi Ummu Salamah, isteri yang salihah, pergilah bang, ikut Nabi hijrah. Tak apalah terpisah. Namun akhirnya kedua keluarga mengalah. Melihat nekatnya Abu Salamah, Ummu Salamah dan kesiannya pada anak kecil yang terpisah, lalu mereka melepaskan Ummu Salamah dengan anak kecil, pergi berhijrah, mula-mula perjalanan seorang diri, menempuh padang pasir dengan bayi yang kecil. Tapi akhirnya adalah kabilah perniagaan macam tu melindungi dan membawa Ummu Salamah ke Madinah. Kita ni daripada Mekah Madinah sekarang naik train ataupun naik bas, betul? Naik bas berapa jam? 4 jam. 4 jam 5 jam. Nak tak kita jalan kaki sekali-sekala? Memang tak. Memang tak. Tak payah cakap Ustazah. Hari ni pun bukan jalan kaki pun, jalan kaki sikit-sikit je. Oh, naik bukit tadi daripada yang apa Tasik tu. Masing-masing Dayang Bunting tu kan. Semua dah. Subhanallah. Bayangkan dengan baby kecil dan sebagainya. Okey, pendek cerita, bergabunglah kembali Abu Salamah dan Ummu Salamah di Madinah. Sehingga mereka dikurniakan, dikatakan 4 orang anak. Ini antara riwayat yang sahih. Jadi Abu Salamah selalu mengikuti peperangan bersama dengan Nabi. Dalam satu perang, Abu Salamah memang luka teruk, memang nazak, dan sebelum nazak, Abu Salamah berkata kepada isterinya, "Wahai isteriku, setelah aku wafat, setelah aku meninggal, menikahlah lagi wahai isteriku." Ummu Salamah kata tidak. Tidak ada suami sebaikmu wahai Abu Salamah. Memang pasangan yang dikenali sangat kuat cinta. Subhanallah. Lalu Abu Salamah berkata, "Wahai Ummu Salamah, kamu adalah isteri yang taat. Taatlah permintaanku." Sebab apa? Anak mereka masih kecil. Masih kecil. Sebab tu Abu Salamah tahu Ummu Salamah takkan, sangat setia. Jadi kena pesan. Dan setelah Abu Salamah wafat, dah rakam tak sampai ending tu kan. Doa. Okey, setelah ni nak sampai dah ni doa ni. Dan setelah itu, apakah amalan Ummu Salamah? Dan ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Abu Salamah. Dan Abu Salamah mengajarkannya pula kepada Ummu Salamah. Jadi wahai para suami, tolonglah ajar isteri anak-anak dengan doa-doa daripada Nabi. Ada barakahnya. Okey, apakah doanya? Sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un.
Allahumma akhluf li Jap. Allahumma jurni. Okey. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya segala-galanya datang daripadamu dan segalanya kembali kepadamu. Ya Allah, berikanlah ganjaran pahala di atas musibahku ini dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Saya ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sesungguhnya segalanya datang daripada Allah dan dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, kami mohon pahala ganjaran di atas musibah ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik apa yang hilang ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kita diuji hilang kasih sayang, tapi terus doa dengan doa ni, Allah gantikan dengan kasih sayang yang lebih berharga. Bila kita hilang barang, hilang apa saja, bacalah doa ni. Akhirnya Ummu Salamah dipinang oleh beberapa orang sahabat Nabi yang ternama, saya tak ingat. Tetapi antara 4 sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali tidak, Sayyidina Osman, tak silap ada 2 sahabat Nabi yang terkenal pun meminang Ummu Salamah. Dan ada lagi ramai yang meminang, tapi Ummu Salamah tolak, tak terima lagi. Sebab baginya Abu Salamah tidak ada tandingan. Lalu akhirnya siapakah yang meminang Ummu Salamah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makbul doa Ummu Salamah, ya Allah gantikanlah dengan yang lebih baik. Dan tidak ada suami yang lebih baik melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masih ada suami, janganlah doa ni ya. Tengah bergaduh, tengok suami duk berkeruh, wakhluf li khairan minha. Gantikanlah ya Allah suami lebih baik daripada yang ni. Isteri pun, suami pun janganlah doa macam tu. Jadi subhanallah tuan-puan sekalian, tetapi sebenarnya doa ni bukan hanya hilang je. Ditimpa apa jua ujian, bukan semestinya ujian hilang. Sebab bila kita diuji, lalu kita doa, ya Allah berikanlah pahala ganjaran di atas ujian ni. Jadi Masya Allah, kita rupanya dalam ujian tu dapat pahala sabar, dapat pahala lagi daripada ujian tersebut. Jadi itu betul-betul penutup khulasah. Saya tak akan ambil lagi mic ni. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah silap dan kekurangan. Ada 2,000 lebih yang turut hadir menonton. Masya Allah. TikTok ada 1.6. FB memang penat sekarang ni, campur IG apa semua. Masya Allah, dapatlah juga ilmu sebelum tidur masing-masing. Di rumah kami sekarang berada di sebuah negara, Malaysia. Berada di Langkawi. Cuaca di sini musim apa ni? Winter. Rasa macam keluar negara sebab naik flight tadi kan. Tapi kami berada di Langkawi. Saya bersama dengan guru yang mengikuti trip Jaulah Mahabbah ataupun Kembara Ilmu bersama Ustazah Asma Harun, satu bas. Dan mereka semua ada di hadapan ni. Masya Allah, terima kasih ya. Dan kepada siapa yang ingin mengikuti trip seterusnya, kena follow rapat-rapat Hijrah EF Travel. Sebab next ni kemungkinan bulan depan kita ada, sebab saya memang ada jemputan ceramah di Brunei. Kemungkinan kami akan buka trip untuk ke Brunei. Lebih kurang kali yang lepas kita bawa 2 buah bas. Lepas tu memang kita nak pergi Kashmir betul-betul, insya-Allah dalam bulan 2 atau bulan 3. Tapi Ramadan tengoklah, sebab masa tu hujung-hujung winter. Orang kata kalau Kashmir ni macam kalau kita kata New Zealand tu indah, Kashmir tu lebih kurang. Tapi Kashmir lebih baiklah kita pergi sebab negara orang Islam 98% macam tu lah. Dan harga kos dia lagi rendah, lagi murah, dan dijamin makanan halal tu mudah. Saya pun tak pernah pergi, tapi hari tu ada kawan pergi, dia tunjuk gambar, saya terkejut tengok winter dia, salji dia, apa semua keindahan alam dia.
Tapi kalau kita tengah-tengah winter, memang tak larat kita. Baik di ujung-ujung, ada kawasan ada saja, ada kawasan yang dah agak panas. Jadi dikembalikan semula kepada Ustaz, sebab Ustaz pengerusi majlis. Jadi jangan buka lagi apa-apa cerita viral ya. Okey. InsyaAllah. Buka mata. Okey, untuk makluman sebelum kita beredar, insya-Allah kita akan adakan kuliah solat berjemaah besok subuh. Tidur lena malam ni insya-Allah di sini apa dah? Di sini insya-Allah. Solat subuh, kemudian ada slot pengisian daripada saya lah. Kalau saya tak ramai datang lah. Jadi bukan saya, isteri saya. Jadi insya-Allah Ustazah akan bagi tausiah besok selepas solat subuh. Kemudian makan pagi, pukul 9 kami bergerak dari hotel balik ke Seremban. Dan semalam pun semua tahu Ustazah lantang bersuara di Masjid Negara tentang isu Palestin. Malu. Kemudian balik malu. Kemudian Semangat pula. dah kakak nak Okey, baik. Nanti nak cakap lagi. Tak ada. Nanti kemudian pergi ke satu tempat pukul 7, pukul 8.30 balik rumah, pukul 2.30 tidur semalam. Masya-Allah, macam-macam dia Ustazah fikir pasal negara ni. Okey, tak, saya tak nak cakap apa. Program pagi esok, Haji tak kita cuba berkumpul pukul 5. Kita buat solat tahajud sama-sama. Pemimpin Ustaz Ustaz Imam. Ustazah, wanita semua. Tak, mesti insya-Allah. Lelaki kat bawah. Oh, tiba-tiba nak lari tak? Of course lah, Ustaz akan memimpin sama-sama. Kita mungkin buat solat tahajud, kita buat solat tasbih mungkin tak sempat, solat taubat, lepas tu solat witir, lepas tu kita tunggu waktu subuh, insya-Allah. Jadi pukul 5 dekat sini. Jadi mencabar tu Encik jangan sampai kita ada 2 orang wakil tu. Ada. Solat tahajud seorang, solat hajat seorang. Taubat. Nah. Boleh hajat pun boleh. Okey, insya-Allah pukul 5 esok. InsyaAllah. Jadi alhamdulillah didoakan semoga Ustazah sentiasa sihat dan juga dikuatkan, diberikan keikhlasan dalam menyampaikan sehinggalah ke akhir hayat. Nak mati pun berceramah lagi Ustazah, insyaAllah. Jadi insyaAllah didoakan juga semua diberikan ketenangan dan diberi kasih sayang oleh Allah SWT, dan kasih sayang itu bertebaran dalam rumah tangga, kemudian bertebaran dalam keluarga kita, kemudian seluruh ahli masyarakat kita insya-Allah. Dengan kasih sayang Allah tu, moga-moga hubungan kita dengan pasangan, dengan anak-anak bertambah rapat, dan juga dengan masyarakat sekeliling pun bertambah rapat insya-Allah. Dikurniakan rezeki yang berkat dan juga insya-Allah dikurniakan umur yang panjang insya-Allah. Pulang dengan selamat ke pangkuan keluarga, membawa banyak cerita. Bukan sekadar cerita bergambar dengan Ustazah lebih pada 100 keping. Sebab niat nak bergambar, dapat gambar je lah. Betul puan? Berapa keping dah? Okay, jadi niat tu nak mengembara, menjelajah, melihat kebesaran Allah SWT, sebagaimana disebutkan Haji tadi kan. Bila kita sebut wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, sesungguhnya jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tak akan mampu menghitungnya. Dan sesungguhnya insan itu sangat berlaku zalim terhadap dirinya sendiri. Adalah satu dalam surah Ibrahim Allah sebutkan. Kemudian itu saja, dan insya-Allah kembali ke bilik masing-masing untuk berehat, dan insya-Allah kita jumpa pukul 5 besok insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang bergambar ya. Terima kasih kepada yang menonton secara live. Jumpa lagi. Selamat berehat. Masya-Allah. InsyaAllah pagi besok ada kuliah subuh.
Rasanya tak ada